Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Yang dihormati semua pentadbir, guru-guru serta murid-murid tingkatan 5 yang saya sayangi sekalian. Pertama sekali saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua murid dan guru serta kaki tangan sekolah ini pada hari ini. Terima kasih dan tahniah kerana hadir ke sekolah pada hari ini setelah 3 bulan murid-murid di kuarantin di rumah. Tahniah juga saya ucapkan kepada murid-murid yang telah pun mengikuti pembelajaran online di rumah sepanjang PKP ini. Guru-guru dan murid-murid sekalian, tahun 2020 adalah merupakan tahun yang amat mencabar dan sangat luar biasa. Satu tahun yang sangat unik yang belum pernah kita lalui selama ini. Dan pasti akan menjadi satu sejarah bukan sahaja di negara kita, malah di seluruh dunia. Kita perlu bersedia dan menerima hakikat bahawa pandemik COVID-19 ini akan terus berlegar untuk tempoh 2 tahun akan datang, kemungkinan besar. Sehingga vaksin ataupun rawatan khusus virus ini ditemui. Maka mulai hari ini bermulalah norma baru dalam kehidupan seharian. Kita hendaklah membiasakan cara baru ini mulai pada hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, YB Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razi bin Majidin telah mengumumkan sekolah di seluruh negara dibuka bagi pelajar SPM, STPM, sekolah menengah kebangsaan dan sekolah antarabangsa bermula pada hari ini, iaitu pada 24 hari bulan Jun, hari Rabu tahun 2020. Kepada semua guru, hari ini bermulalah tugas kita sebagai frontliner. Walaupun di Malaysia kini sudah memasuki fasa pemulihan, namun ia bukan bermakna pengakhiran kepada penularan wabak COVID-19 ini. Kita menjangkakan COVID-19 akan terus menjangkiti, namun kita perlu membendung dan mengawal jangkitan COVID-19. Oleh itu, sama-samalah kita mengawal jangkitan COVID-19 ini dan menghentikan rangkaian dan komuniti dengan mengamalkan normal-normal baharu dan mengelakkan 3S. Dalam tempoh ini, 3 amalan perlu dijadikan rutin seharian. Pertama, mengamalkan kebersihan diri dan tangan, iaitu kerap membasuh tangan dengan betul dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer. Kedua, kita hendaklah menggunakan topeng muka. Dan ketiga, penjarakan sosial perlu diamalkan. Sekurang-kurangnya menjaga jarak antara kita sejauh 1 meter dengan orang yang lain. Kita juga perlu mengamalkan 3S di mana kita berada. S pertama ialah tempat sesak. Elakkan diri kita berada di kawasan yang sesak ataupun ramai orang. S kedua ialah sempit. Elakkan diri kita berada dalam kawasan yang tertutup seperti dewan, bilik darjah yang tidak ada pengudaraan. Dan S yang ketiga ialah sembang dekat, iaitu bercakap dekat-dekat dengan rakan-rakan lain ataupun orang lain. Guru dan murid-murid yang saya kasihi sekalian, suka saya mengingatkan murid-murid sekalian bahawa persekolahan anda, iaitu sesi pembelajaran di sekolah bermula pada hari ini, perlu dilaksanakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara demi keselamatan kita bersama. Oleh itu, murid-murid perlu mematuhi SOP sekolah yang telah ditetapkan supaya risiko jangkitan COVID-19 ini dapat dielakkan di SMK Taman Konot. Ada 5 SOP yang perlu murid-murid patuhi, iaitu yang pertama, dari segi pergerakan masuk ke kawasan sekolah. Murid-murid hendaklah memakai penutup mulut dan hidung apabila datang ke sekolah. Murid-murid perlu mencuci tangan dengan hand sanitizer di pintu masuk sekolah. Selepas itu, guru bertugas akan mengambil rekod suhu badan murid-murid dan sekiranya suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, murid-murid tidak dibenarkan masuk ke sekolah ataupun masuk ke kelas untuk menjalankan pembelajaran.
Ibu bapa anda akan dipanggil untuk mengambil anda balik ke rumah dan buat pemeriksaan doktor. Saya nasihatkan sehubungan dengan ini supaya mana-mana murid yang bergejala demam, batuk, sesama, anda tidak perlu hadir ke sekolah. Baik, murid-murid yang sehat akan terus bergerak mengikut tanda arah yang telah ditetapkan dan pergerakan hanya satu hala sahaja. Murid-murid mesti mematuhi arahan yang telah ditetapkan mengikut papan-papan tanda yang telah pun disediakan. Murid-murid juga wajib mematuhi penjarakan sosial, iaitu jarak antara anda dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Apabila sampai ke kelas, murid-murid perlu duduk di tempat yang telah ditetapkan dan tidak boleh menukar tempat duduk dengan rakan anda. Dan di dalam kelas juga, murid-murid perlu mematuhi penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Anda tidak boleh bersembang berbual dengan rakan-rakan lain dalam jarak yang kurang daripada 1 meter. Murid juga tidak dibenarkan merentas blok kecuali ke makmal, sains atau bilik-bilik khas yang ditetapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Contohnya, jika kamu di kelas berada di blok A, kamu tidak boleh berada ataupun ke mana-mana blok B, C atau D. Begitulah sebaliknya. Anda juga tidak boleh ke kelas-kelas lain walaupun sama blok dengan anda. Anda perlu kekal berada di kelas masing-masing yang telah ditetapkan daripada pukul 8 pagi hingga 1 petang balik ke rumah masing-masing. Okay. Kecuali anda keluar daripada kelas ke bilik-bilik khas atau ke tandas dengan kebenaran. Baik, kedua, SOP di kantin. Murid-murid tidak dibenarkan pergi ke kantin. Waktu rehat dan makan, murid-murid hanya berada rehat makan di kelas masing-masing sahaja. Pihak kantin akan mengambil pesanan dan akan menghantar makanan ke kelas anda. Di sini saya ingin ingatkan murid bahawa jaga kebersihan kelas. Selepas makan, buang sampah di dalam tong sampah yang disediakan di kelas masing-masing, dan tong sampah itu pastikan sentiasa bertutup. Yang ketiga, SOP di bilik khas atau makmal. Murid-murid perlu masuk ke makmal atau bilik khas dengan mencuci tangan sebelum masuk. Pergerakan ke makmal atau bilik khas perlu mengikut laluan yang ditetapkan sahaja dengan mematuhi penjarakan sosial dan juga patuhi papan-papan tanda yang ada di kawasan sekolah dan bilik-bilik khas tersebut. Yang keempat, penggunaan tandas. Murid yang mahu ke tandas perlu mengikut laluan yang ditetapkan sahaja dan memakai pas keluar mengikut warna blok pada satu-satu masa. Maksimum penggunaan tandas mengikut blok hanya boleh digunakan oleh 5 orang murid sahaja. Pekerja pembersihan akan menjaga tandas tersebut di setiap blok untuk memastikan murid-murid mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Murid-murid perlu mencuci tangan selepas keluar dari tandas yang telah disediakan di dalam tandas tersebut. Murid yang keluar wajib menggunakan pas keluar. Murid yang didapati keluar kelas tanpa pas, tindakan disiplin akan dikenakan. Yang kelima, SOP pembelian barang di koperasi. Murid-murid hendaklah membeli alat tulis dan membuat pesanan melalui guru mata pelajaran pada waktu berkenaan. Guru mata pelajaran akan menghantar pesanan tersebut melalui WhatsApp kepada pekerja koperasi untuk pembelian tersebut, dan murid hanya tunggu di kelas untuk mendapatkan alat tulis yang dipesan. Murid-murid sekalian, untuk fasa 1 persekolahan ini, semua aktiviti co-curriculum masih tidak dibenarkan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani dan kesihatan di luar bilik darjah.
Guru-guru dan murid sekalian, kita perlu hidup dengan virus ini sehingga vaksin atau ubat merawat penyakit dihasilkan. Justru, langkah pencegahan adalah cara yang paling terbaik untuk mengelakkan daripada jangkitan virus ini. Marilah sama-sama kita menjaga diri kita sendiri, keluarga, saudara mara, persatuan bangsa, agama dan negara kita. Ikutilah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, pihak sekolah. Jangan ingkar arahan, jangan ambil mudah kerana musuh masih ada. Kita masih berjuang memerangi bersama. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Semoga kita sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, ingin saya menasihatkan semua warga SMK Taman Konot, khasnya murid-murid, belajarlah bersungguh-sungguh untuk kecemerlangan masa hadapan, mulai dengan kehidupan normal baru mulai pada hari ini, dan selesai sesi persekolahan terus balik ke rumah masing-masing. Kekal di kelas masing-masing, kurangkan pergerakan, kita jaga kita. Sekian, terima kasih.